i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dia kata berusahalah untuk urusan dunia, ya. Urusan dunia ni seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Akan kesungguhan itu kan dituntut kesungguhan. Kalau kita fikir hidup kita untuk selama-lamanya, kita buat apa saja kan, kita rasa kita lah yang paling berusaha dalam dunia ni. Dunia ni lah milik kita. Orang lain sewa semua gitu kan. Kalau orang Indonesia kata semua kontrak, ya kan. Orang lain kontrak, dia milik dia. Tapi ketika dia beramal, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika dia berusaha, ya, untuk amalan akhirat dia, seolah-olah dia nak mati besok pagi. Dia nak meninggal besok pagi. Jadi kesungguhan dia dalam dunia ini dan juga kesungguhan di dalam akhirat dia. Jadi seimbanglah antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi orang mukmin dia tak jual akhiratnya untuk dunia ni. Tapi orang mukmin dia beli dunia ni dia untuk akhirat dia. Dia jual dunia ini untuk akhirat dia. Sementara orang yang berpahaman kebendaan semata-mata, ya kan, dia jual akhiratnya untuk membeli dunia yang fana ni, yang dia tahu, yang dia sedar bahawa dia hidup, ya, duduk dalam dunia tidak selama-lamanya. Tapi dia jual akhirat dia semata-mata untuk dunia ini. Sebab tu kata hikmah, aneh umat ini, dunia ini bakal ditinggalkannya, tapi dia beria-ia mengusahakannya. Sementara kematian tu bila-bila masa datang pada dia, tapi dia abaikannya begitu saja, seolah-olah dia tak mati kan. Jadi itu termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Begitu. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Balik persoalan ni tadi. Ya. Jadi konsep bersederhana tu macam mana pula kadang-kadang bila adakah masuk bersederhana ni kita tak payah nak kejar benda yang besar tadi, kita hanya cukup yang kecil-kecil ni. Istilahnya dalam Islam dipanggil iktisaduna, ya, iktisaduna fil Islam, ya. Bersederhana dalam Islam. Jadi sebenarnya konsep kesederhanaan ni kita boleh terjemahkan dalam konsep yang zahir lah, bukan dalam erti yang batin, ya. Jadi kalau kita tengok macam ulama-ulama, ya, ulama-ulama lah kita boleh lihat lah. Dan juga yang paling utama sekali, contoh tauladan kita paling utama lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia teramat sederhana, bukan dhaif. Sederhana. Hidup dia sederhana. Tidur mengatakan dia Rasulullah sebagai ketua negara, ya. Dia menunjukkan dia lebih suka menunjukkan sikap sederhananya daripada sikap kemewahan. Ya, walaupun Nabi ada memiliki pakaian jubah yang kenamaan, ya, yang bagus-bagus, ya. Bukan Nabi tak suka berhias. Nabi juga suka pakai cincin, ya. Nabi pakai baju yang cantik, yang comel, jubah yang cantik kan. Jika tidak, dia jumpa dengan pembesar-pembesar kerajaan, ya. Kerajaan Parsi, kerajaan Rom tu, takkan dia berpakaian yang sebagai seorang yang sufi, ya, sufi yang duduk di padang pasir kan begitu. Saya jelas ya. Kisah saya nak Umar Khattab. Yeah. Dia pergi first time dia pergi Baitul Maqdis. Dan dia pakai baju tu memang ada compeng yang ditampal. Yeah. Jadinya katanya padri tu lah, kan. Padri dia baca riwayat akan datang pembesar ni, dan riwayat tu sebelum ni dia dengar mungkin Quran ke tak pastilah, mungkin dia punya kitab tertulis banyak tampalan, dia kira betul ni lah orang yang datang. Jadi saya Umar ni zuhud juga lah kan. Wallahu a'lam juga lah. Tapi benda ni kadang-kadang dislip ni, dia dipanggil Israiliyat. Israiliyat ni dia memang selalu ada dalam riwayat-riwayat tertentu. Contohnya macam kisah Nabi Ayub,
yang sakit, Uji, diuji terlalu lama sakit itu. Sampai satu ketika badan dia berulat, ya kan? Badan berulat, lepas tu ulat tu jatuh, lepas tu dia letak balik. Itu Israeliat. Itu tipu lah. Itu tipu. Tidaklah sampai sebegitu sekali Nabi itu menghinakan diri dia. Allah Ta'ala memuliakan dia. Macam Nabi Muhammad SAW tu, Allah Ta'ala memuliakan dia begitu mulia sekali. Ya. Sampai tidak ada seorang Nabi pun yang digelar wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala puji Nabi itu dengan setinggi-tinggi pujian. Sampai azim itu kan sifat dia kan. Tapi dipujikan di atas namakan Rasulullah SAW. Akhlaknya yang sangat agung sekali. Begitu sekali. Jadi walaupun Nabi ni banyak pakaian-pakaian kenamaan dia, dia jumpa dengan orang ni, tapi dia tak nak pilih yang pakaian itu. Dia lebih suka menunjukkan sikap kesederhanaan dia. Makanan dia pun makanan orang yang miskin pun tak makan. Orang miskin pun tak makan makanan dia. Menunjukkan hidupnya begitu sederhana sekali. Tapi dalam masa yang sama, ya, dia lawan daripada iktisaduna ni sebenarnya. Kalau kita menunjukkan sikap kesederhanaan, kita tak nak dengan dunia ni. Dunia ni pula kejar kita. Dunia ni akan kejar kita. Sebab kita buat tak tahu je kan. Dia tak terlalu berharap sangat dengan dunia ni. Macam tu, tidak terlalu berharap. Tapi dunia tu datang kepada dia. Dalam masa sama, orang yang nak sangat dengan dunia ni, dunia tu lari daripada dia. Itu prinsip kesederhanaan tu memang prinsip dalam Islam. Sebab tu dalam konsep zakat ni, kalau kita lihat ni, kalau kita baca buku khutbah-khutbah Nabi, dia meriwayatkan kisah-kisah dalam kenegaraan. Macam mana Nabi kumpul zakat, segala macam bentuk cukai ke apa ke. Ya, dikumpul daripada awal tahun sampai akhir tahun. Jadi duit zakat ni betul-betul duit yang digunakan ni untuk bagi pada rakyat. Habis semua dibagi pada rakyat. Sampai hujung tahun tu habis semua, tak ada apa pun lagi dah. Sepatutnya itulah. Sepatutnya macam itulah. Bank Indonesia ni. Sepatutnya macam tu. Jadi kita habis tu kumpul balik lepas tu keluarkan balik. Jadi macam itulah sepatutnya. Sampai satu ketika kalau kita lihat ni, pemimpin-pemimpin yang baik, ya, pemimpin-pemimpin yang agung, ya, yang hidup sangat sederhana di zaman-zaman dulu, ya, Umar bin Abdul Aziz misalnya, ya, tokoh-tokoh macam ni. Kadang-kadang duduk rumah sewa, ya kan. Lepas tu hidup pun duduk dalam rumah pun tak ada benda apa pun, ya. Sampai nak meninggal dunia pun orang semua sumbang semua. Misal dulu kan. Dulu tu. Jadi maknanya habis semua tu sedekah sampai gaji dia pun diambil sebahagian saja. Sebab dia rasa masih ada lagi memerlukan pada orang lain. Tapi tidak berarti dia jadi papa kedana, tak adalah. Sebab dia sifat dia tu memberi je. Dalam Islam ni dia lebih mulia orang memberi itu daripada menerima. Dia memberi itu lebih baik daripada menerima. Dalam salam pun sama kan. Orang yang mengucapkan salam itu jauh lebih baik berbanding dengan orang yang menjawabnya. Sebab orang mengucap salam tu 100 kebaikan Allah Ta'ala kumpulkan kepada orang yang mengucapkan salam dengan orang yang menjawab salam. Adapun orang yang mengucapkan salam itu, yang memulakan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu, dia dapat 90 rahmat daripada Allah Ta'ala. Sementara yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu hanya dapat 10 saja. Jadi lebih banyak 90% diberi kepada orang yang mengucap salam dengan yang menerima. Ini menunjukkan dalam Islam itu Allah Ta'ala lebih suka orang tu yang memberi daripada yang menerima. Tingginya nilai ataupun kedudukan Islam itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang Islam itu satu agama yang paling orang kata agama yang hanya diterima oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Begitu. Inna dina inallah Islam. Jadi orang mukmin itu pun adalah golongan yang paling baik si Allah Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang mukmin soleh itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia adalah golongan mukmin yang soleh. Macam tu. Kita sambung sikit lagi. Ulai menceritakan bahawa Abu Abbas berkata, tidakkah anda mendengar Rasulullah pernah bersabda, bersegeralah kamu pada mengingat kematian ini.
Jadi dalam hadis yang lain pernah dikatakan bahawa bersegeralah kamu mengingati kematian, karena sesungguhnya kematian itu menghilangkan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia yang kita rasakan dalam dunia. Jadi dunia ini begitu nikmatlah, ya. Dan tidak boleh kita nafikan yang dunia ini menikmat. Tapi nikmatnya ada dalam dunia ini bila dibandingkan dengan dunia lain jauh lebih nikmat. Satu persatu. Dia Allah menurunkan rahmat kepada dunia ni. Rahmat dan nikmat ni sama. Rahmat nikmat sama. 99 lagi dia. Betul sekali. Jadi umpama nikmat ini, kata ahli hikmah, semasa kita berada di dalam rahim ibu kita, dan kita pun tidak sedar ni, di alam rahim itu kita tak pernah merasakan macam mana kehidupan kita. Kita hanya melihat daripada teknologi kehidupan di alam rahim tu macam ni kan. Tapi kata ahli hikmah, umpamanya orang duduk dalam dunia ini sebelum dia pergi ke alam barzakh, umpamanya seperti dia duduk di alam rahim. Pada saat dia berada di alam rahim ibu dia rasakan inilah dunianya yang paling baik kan gitu. Walaupun dia hanya duduk merengkuk macam tu kan. Inilah yang paling baik kehidupannya dalam dunia dia. Dan dia tak pernah terfikir pun yang dia duduk berada dalam dunia ini. Itu sebab hidup kita dalam dunia ni kerana kehendak Allah SWT. Sebagaimana suatu Mulk tadi, soal Mulk tadi kan. Pada saat kita berada dalam dunia ini, kita merasakan macam kita duduk di alam rahim ibu dulu. Kita tak pernah terfikir pun yang ada kehidupan lain selepas ini, bagi setengah pendapat, bagi setengah yang tidak mengetahui tentang adanya kehidupan lain di alam lain macam itu. Di alam lain ini ada kehidupan lain, itu alam barzakh misalnya, alam mahsyar, nantilah kita berada berkumpul sana semua. Pada saat kita berada dalam dunia ini, kita tak fikir pun macam mana kehidupan di alam barzakh, tak pernah bayangkan macam orang yang duduk di dalam rahim itu. Tapi pada saat dia keluar daripada alam rahim ibu tu, duduk dalam dunia ni, nakkah dia balik ke alam rahim ibu? Mana dia mau lagi? Dia tak nak. Dia tak pernah terfikir pun. Tak pernah pun seorang ibu kata, boleh tak anak saya ni begitu lahir sistem pernafasannya macam dalam perut? Buat macam dalam perut, ya? Melalui uri apa semua, makan macam tu. Kan tak ada kan? Dia berubah total. Begitu jugalah dengan orang-orang yang mukmin soleh. Ketika berada di alam barzakh, nakkah dia fikir lagi, nak duduk dalam dunia lagi balik, hidup semula macam dulu balik, walaupun berkata mustahil? Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Itulah kehidupan yang lain itu. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan di yaumil mahsyar dan sebagainya. Jadi sebab itu di dalam alam barzakh nanti hanya ada kumpulan manusia. Satu kumpulan bahagia kerana ketenangan jiwa dia, kerana amalan-amalan ibadah dia. Satu kumpulan lagi orang yang menyesali hidup dia semasa dalam dunia dulu, dan dia terus menyesal sampailah kiamat dunia ini, sampailah mereka berada di alam mahsyar nanti. Jadi hidup dalam dunia ini, kebahagiaan kita, ketenangan jiwa kita dengan kehidupan dalam dunia ini. Dengan kehidupan dalam dunia ini. Tapi kehidupan dalam dunia ini berupa nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini, sekelip mata ya Allah Ta'ala boleh hilangkan. Sekelip mata saja. Masa bila Allah Ta'ala ambil balik nikmat itu, ya pada saat dia nak mati. Pada masa itulah. Jadi semua kenikmatan-kenikmatan tu dah tak boleh lagi. Dia rasakan, mata dah tak boleh tengok, kemudian telinga dah tak boleh dengar, air setitik pun tak boleh masuk lagi dalam mulut dia. Dia dah tak rasa apa dah. Sekelip mata saja. Walaupun macam mana pun seronoknya dia menikmati dunia ni, dengan harta yang dimiliki dan sebagainya, sekelip mata je. Kalau dia minggu yang lalu dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh bercakap, dia boleh bergurau dan sebagainya, tiba-tiba mati gitu. Tiba-tiba mati, kena serangan jantung ke, atau kena kemalangan jalan raya ke, mati. Itu ada satu kehendak Allah Ta'ala. Habis sirna semuanya, hilang belaka. Tak ada apa yang dibawanya lagi lalu, yang di dalam barzakh, melainkan kain kafan dia, ya, amalan-amalan baik dia. Nauzubillah min zalik, janganlah sampai amalan-amalan buruk itu berlaku, masuk dalam kubur dan sebagainya. Inilah yang dikatakan kematian tadi. Kematian itu adalah menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dunia.
Alhaakumut takatsur, alhaakum syawalakum an ta'ati rabbikum, at-tabahi bi kasratin mata'id dunya, au muttum fil qubur. Janganlah kita terpedaya dengan kehidupan dunia yang fana ini, yang pada akhirnya kita akan menghadapi kematian itu. Au muttum fil qubur, dan kematian itu dia datang dengan cara mengejut, ya, tiba-tiba saja. Au muttum fil qubur. Allah kata kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. 2 kali diulang oleh Allah Ta'ala. Di sini sebenarnya kan, hidup dan mati kita adalah ujian Allah Ta'ala. Dan Allah nak melihat mana amalan yang terbaik yang kita lakukan yang dalam dunia ini. Itu sebenarnya. Saya rasa itu saja. Ada soalan lagi, Jared? Kalau ada soalan. Saya tanya macam tadi, kalau macam tu hidup bersederhana ni, adakah macam kalau macam dunia perniagaan ni kan dia ada kecil, ada projek sederhana, ada projek besar. Bolehkah kita tutup mula projek kecil je, atau kita boleh buat semua? Projek besar buat, tak kisahlah projek kecil ke besar, kalau kita buat, kita buat. Selagi kita mampu lah. Tapi dalam Islam ni sangat mementingkan birrun ni. Birrun tu adalah nilai-nilai ketaatan, ya. Allah Ta'ala nak kita berbuat sesuatu ni dalam konteks amalan dalam dunia ni. Kalau kita seorang peniaga yang ikhlas, peniaga yang jujur, ya. Tidak macam orang lain tu, biarlah orang tu macam tu. Dia cantas kita apa semua, tak kisahlah. Sabar sajalah. Sebab kita di jalan Allah Ta'ala. Dia berniaga ni macam kita pergi berperang. Kita dah tahu. Betul sekali. Sebab Nabi sendiri pun, Nabi ni dia orang yang berada di jalan yang lurus. Wa anna hadza siratal mustaqim. Dan kita kena ikut dia. Nabi berniaga kan? Dia berniaga. Jadi kalau orang yang jalan lurus ni, kalau secara makna zahir lah, kalau kita boleh ertikan, macam dia orang jalan lurus saja. Siapa saja yang menghalang jalan lurus ni, dia akan langgar, dia akan lawan, kan? Sebab dia berada di jalan yang lurus. Dia tak nak bengkok-bengkok jalan. Betul-betul lurus. Walaupun sebab tu kata Rasulullah ni. Saya ingat kata Rasulullah dalam buku Dialog Nabi. Dialog Nabi dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang durjana itu, dengan tipu muslihatnya. Apa kata Nabi dengan dia? Wahai Abu Jahal, kalau aku tak takut pada Allah Ta'ala, aku lebih hebat lagi tipu daya aku daripada kamu. Kata Nabi. Tapi aku takut pada Allah Ta'ala. Cerdiknya Nabi itu luar biasa cerdik. Macam itulah. Musuh nombor 1 Nabi itu. Abu Jahal tu laknatullah itu. Ya. Adik-adik ayah dia kot. Dia dari segi silsilah itu perlu dikaji lagi lah. Perlu kita tengok dulu kan. Sebab tak mungkin Nabi ni kan. Dari segi silsilah tu, sebab Nabi ni dia orang terpilih kan. Orang terpilih. Dia mungkin sebelah. Dalam Quran sebut innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih keturunan Nabi itu daripada 4 orang keturunan ni. Daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Semua keturunan Nabi itu adalah keturunan terpilih. Dan tidak ada seorang Nabi itu melainkan bapaknya juga adalah seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Abdullah itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, ya. Walaupun ada setengah pendapat mengatakan, yang setengah ustaz ni kadang-kadang dicuba mengutarakan hadis-hadis, ya, yang dikatakan hadis lah. Setengah itu dalam riwayat tertentu yang mengatakan bapa ibu Nabi, bukan seorang Muslim dan sebagainya. Tapi kalau kita kaji lagi dari sudut yang lain tu, ya, bapa ibu Nabi ni adalah seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, ya. Tentulah kita bersangka baik dengan bapa ibu Nabi. Bapa ibu Nabi ni seorang yang amat yang amat baik, yang amat dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Seorang mukmin yang soleh. Seorang mukmin soleh. Jadi kalau
ada setengah hadis yang menyatakan bapa ibu Nabi ini seorang musyrik dan sebagainya, berarti hadis itu ada masalah gitu. Ada masalahnya. Kenapa dia dalam hadis itu sebut bapa ibu Nabi seorang musyrik? Tentu ada problem dengan si hadis itu. Sebab apa dia bercanggah dengan Quran? Quran menyatakan sesungguhnya Allah Taala memilih Nabi itu daripada 4 keturunan gitu. Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Dan Rasulullah SAW adalah di antara yang keturunan terpilih tadi, iaitu daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau ada hadis-hadis yang bercanggah dengan Al-Quran ini, maka kita kena utamakan yang maklumat daripada Quran itu. Sebab Al-Quran maklumat yang paling tinggi, ya kan? Walaupun bapa ibu Nabi itu tidak sehebat Nabi dari segi keimanan dan ketakwaan pada Allah Taala. Ya, sebagaimana kata Nabi, aku lebih mulia daripada bapakku. Aku lebih mulia daripada bapakku, tapi bapa Nabi adalah mulia daripada bapa kita. Kalau kita katakan bapa Nabi itu seorang musyrik, seolah-olah kita mengatakan lebih mulia pula bapa kita. Tahu gitu kan? Bapa kita Islam gitu. Muslim gitu. Orang yang beriman, yang sembahyang sama macam kita. Lepas tu tergamak kita kata bapa Nabi seorang yang musyrik. Jadi seolah-olah macam mulia pula bapa kita daripada bapa Nabi kan. Itu satu perkara yang mustahil. Sementara Allah Taala muliakan Nabi Muhammad SAW. Allah Taala muliakan Nabi Muhammad SAW dan Allah Taala juga muliakan bapa ibunya. Bapa dan ibunya adalah orang yang dimuliakan Allah Taala. Jadi alangkah lebih baik di kita kalau setengah pendapat mengatakan, oh tak ada hadis Nabi yang mengatakan bapa ibu Nabi itu seorang mukmin, ya kan?